KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa syukran aidan li idha'atil Didik TV wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid ila barnamij Tariq ila Najah STAM 2020. Kaifa halukum jami'an? Allah yuftah alaikum, amin amin ya rabbal alamin. Baik, Assalamualaikum. Hari ini kita dalam topik insya wal muntala'ah. Tapi sebelum tu, kita kena kekalkan penjarakan fizikal kita. Cuci tangan kita, pakai face mask supaya kita dapat putuskan rantaian COVID-19. Baik, kawan-kawan, para penonton sekalian, kita nak tahu dengan siapa kita belajar hari ini. Jom kita saksikan profil guru kita. Marhaba, kita ada di studio bersama dengan Ustaz Dr. Rizwan. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, ana bi khair. Kaifa haluka ya Aiman? Alhamdulillah. Ustaz min ayul madrasah Ustaz. Min Kulliyatil Islamiyah Bikalanj. Oh, Sultan Alam Shah. Naam, qaribah minhu. Qarib, masya-Allah. Al-yawm sanadrusu ayul madah Ustaz? Al-insya' wal mutala'ah. Insya wal mutala'ah. Insyaallah. Hal huwa sahla atau sa'bah? حقيقة هذه المادة سهلة جدا. ما شاء الله سهلة جدا. لا أظن فيه صعوبة. ما شاء الله. Ustaz bagi tahu kepada kita subjek insya dan mutalaah ni subjek yang mudah je untuk kita skor. Baik Ustaz, sebelum kita nak mulakan kelas, kita nak tepati SOP kita dan kita nak pakai hand sanitizer di sana Ustaz. Jom kita. Hayya. Baik. هيا نعقم اليدين. Okey, silakan. طيب هذا الأمر الأول تعقيم اليدين. Baik. Saya pun pula Ustaz. Ya. Watumma. ثم ندخل هذه الكمامة في بلاستيك. Fi plastik. نعم. أو في الكيس. Maknanya orang Arab pun panggil plastik Ustaz. نعم. Ya. Tapi kalau yang betulnya al-kis Ustaz ya. Al-kis. Okey. Supaya apa? Tidaklah terkena jangkitan kuman dan sebagainya. Betul. Kita letak dalam bekas supaya kita boleh pakai semula face mask ni. Ya. Tapi tak bolehlah pakai berulang-ulang kali Ya, saya. betul. Baik. Topik kita pada hari ini adalah insya wal muntala'ah. Sebenarnya insya dan muntala'ah ni subjek apa ni Ustaz? Insya' mutala'ah ini ialah dia ada dua perkara yang berbeza. Yang pertama, al-insya' ialah berkenaan dengan penulisan bahasa Arab. Dan yang kedua ialah al-mutala'ah itu pemahaman teks. Oh. Ya. Tetapi penulisan bahasa Arab ini dia sebenarnya bagi saya seperti tadi Aiman dah tanya kan, susah ke senang. Sebenarnya menulis insya' ni adalah satu perkara yang mudah. Ya. Khususnya kepada pelajar STAM. Sebab apa saya kata mudah? Sebab pelajar-pelajar STAM ni dia belajar semua subjek di dalam bahasa Arab. Okey. Arud qafiyah dalam bahasa Arab, at-tafsir wa ulumuhu dalam bahasa Arab, kan? Al-fiqhu dalam bahasa Arab. Jadi kan pelajar-pelajar STAM ini mereka ni semuanya rajin menghafal. Ya. Bila mereka menghafal, mereka akan paling penting ialah memahami apa yang dihafal supaya tak mudah lupa. Dan apa yang dihafal itu sudah pastinya dalam bahasa Arab dan membantu pelajar-pelajar kita ini dalam menulis karangan. Sebab banyak perkataan yang ada di dalam bahasa Arab yang daripada subjek-subjek lain yang membantu subjek insya' mutala'ah ini. Insya' ni macam nak kena buat karangan Ustaz ya? Ya, nak buat karangan. Baik. Dan cuma selepas dalam bahasa ini Arab saja. Ustaz akan kongsikan kepada kita tips bagaimana nak menjawab soalan insya' wal mutala'ah. Kita berehat seketika Ustaz, boleh ya? Boleh. Kita kembali selepas ini. Tariq ila Najah STAM 2020. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Antum ma'ana Tariq ila Najah STAM 2020. Al-yawm sanata'allamu al-madah insya wal muntala'ah. Baik, hari ini kita nak belajar tentang subjek insya wal muntala'ah.
kita ada dekat studio bersama dengan Ustaz Rizwan. Tadi Ustaz ada bagi tahu subjek ni tak adalah susah mana pun. Kita nak buat karangan dan bila kita pandai buat karangan, makanya kita nak jawab subjek lain pun tak susah, nanti kita senang nak buat jawapan. Baik, tadi Ustaz dah sebut seperti itu. Kita nak dengar pula pandangan para pelajar tentang subjek kita hari ini. Silakan. Didik TV KPM. Benda yang paling membimbangkan saya dalam subjek ini ialah tarakib. Bila mana kita tak tahu makna sesuatu perkataan, kita tak dapat buat ayat dengan baik dan merugikan markah. Benda yang paling menyeronokkan dalam subjek ini ialah pembelajaran secara berkumpulan. Dari sini rakan-rakan dapat memberi idea yang baik serta ustaz juga membantu dalam buat ayat yang lebih baik. Antara yang membimbangkan para pelajar terhadap subjek insya' mutola'ah ialah para pelajar tidak memahami kehendak soalan insya' mutola'ah. Maka mereka tidak akan menjawab soalan dengan tepat. Dan apa yang menyeronokkan terhadap subjek insya' mutola'ah ialah pelajar dapat mengembangkan idea mereka menggunakan uslub bahasa Arab itu sendiri. Antara perkara yang membimbangkan dalam subjek insya' mutola'ah adalah kita tidak dapat menganggarkan tajuk karangan yang bakal keluar dalam kertas peperiksaan nanti. Dan antara perkara yang menyeronokkan dalam subjek ini adalah kita dapat mengaplikasikan segala penggunaan kata kita dalam subjek-subjek yang lain. Didik TV KPM. Ustaz, kalau kita nak tulis karangan ni Ustaz, dia sama ke macam karangan dalam bahasa Melayu tu Ustaz? Sama saja. Sama Cuma je, bahasa saya. saja yang berbeza. Bahasa saja berbeza. Maknanya kita kena ada vocabulary tu Ustaz. Ya, betul. Jadi maknanya Mufradat kita kena banyak. Mufradat kena ada. Baik Ustaz, kita bukan berdua je, kita ada pelajar-pelajar, murid-murid yang akan menyertai kelas Masya kita Allah. pada hari ini. Jom kita Ya. saksikan pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita. Baik, yang pertama sekali kita ada Aini Azno. Kaifahaluki? Alhamdulillah, ana bikhair. Sebut Alhamdulillah. Kita ada Salehuddin. Kaifahaluka? Alhamdulillah, ana bikhair. Kam umuruka Salehuddin? 19. Masya Allah. Okey. Kemudian kita ada Nur Zakiyah Hayani, kita ada Abdullah Ishraq, kita ada Muhammad Usama, kita ada Farah Huda. Kaifahalukum jami'an? Alhamdulillah. Bikhair. Hal antum musta'idun lil imtihan? Adakah anda semua dah bersedia untuk examination? InsyaAllah, nahnu musta'idun. Masya Allah. Jawapan dong. Semangat, Ini memang kalau kita tengok semua mumtaz. Mumtaz Sofi Ustaz ya? Tulab kisah mutahamisun. Mutahamisun. Jadi Ustaz, saya pula jadi excited ni dah belajar ni subjek insya' wal mutola'ah ni kan. Baik, kepada para menonton, tajuk kita pada hari ini insya' wal mutola'ah. Kita nak belajar buat karangan, kita nak belajar buat ayat. Jadi kita nak serahkan kepada Ustaz untuk memulakan kelas kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tad hayya linabda at-tariq ila najah. Baik. Okey, untuk makluman pada pelajar semua ya, anak-anak yang dikasihi, dan alhamdulillah kita sebenarnya sudah mengetahui ya format pentaksiran subjek S107 iaitu bagi al-insya' wal mutalaah. Dan yang mana subjek ini terbahagi kepada dua ya, iaitu kertas 1 S107/21 itu ujian bertulis subjektif, manakala kertas 2 ialah S101/31 iaitu ujian lisan. Bagi ujian lisan, alhamdulillah semua pelajar-pelajar telah melaluinya dan telah selesai menduduki ujian lisan tersebut, iaitu pada 1 hingga 9 Februari 2021 baru-baru ini. Ya, alhamdulillah. Dan sekarang ni kita nak fokus kepada insya' dan mutalaah bagi ujian bertulis yang akan diduduki oleh pelajar bermula pada minggu hadapan bagi subjek insya' dan mutalaah ini pada 30 Mac 2021 dari jam 2 hingga 4.30 petang, iaitu pada hari Selasa, insya-Allah. Manakala apa yang kita lihat, wajaran kertas 1 dan 2 ini dia berbeza. Walaupun kedua-dua kertas ini dia sebenarnya adalah 100% ya, tetapi wajarannya berbeza kerana kertas 1 ini wajaran daripada 100% wajarannya adalah 70%. Manakala bagi kertas 2 ujian lisan yang telah dilalui oleh pelajar wajarannya adalah 30%.
Walaupun 30% dah settle lah Ustaz. ya 30% dah settle. Dan pelajar-pelajar ni haulai at-tullab mutamayyizun wa hasalu ala taqdirin mumtazin insya-Allah. Amin amin, ya Amin, ya Allah, Rabbal Alamin. masya-Allah. Dan manakala sekarang kita fokuskan pada format kertas satu yang mana untuk pengetahuan para pelajar, format kertas satu ni ada dua bahagian. Ya, tadi Ustaz dah sebut ada 100%. Dia ada dua bahagian, iaitu bahagian yang pertama qismu alif iaitu al-insya 60 darajah. Itu situna darajah. Wa amma qismu ba adalah al-mutala'ah 40 darajah. Jadi sekarang ni Ustaz nak fokuskan kepada qism alif iaitu al-insya situna darajah. Walaupun ada 4 soalan, iaitu as-soal awal, wa thani, wa thalith, wa rabi', tetapi pelajar dikendaki untuk menjawab satu soalan saja. Ya, satu soalan saja. Sebab ini adalah soalan karangan. Jadi yang 4 soalan itu sebenarnya ada pelbagai jenis karangan yang ditawarkan kepada pelajar, maka satu saja yang menjadi pilihan pelajar dan satu karangan ini adalah 60 markah. Situ darajah. Ya, betul. Nanti kita akan pergi kepada qism ba pula ya. Okey, sebagai contohnya ya, qism alif ni adalah soalan yang standard yang diberikan ya di dalam soalan-soalan yang telah kita pelajari, iaitu uktub fi wahidin faqat min al-mawdu'at al-atiyah fi ma la yaqil adad kalimatihi an 200 kalimatin. Kena maklum ya, apa yang nak dimaklumi kat sini ialah yang mana tidak kurang daripada 200 patah perkataan ya anak-anak semua. Kalau kita lihat dalam kertas soalan yang ada pada yang akan diberikan kepada pelajar stamp nanti waktu periksa, mungkin ada 21 baris ataupun 22 baris. Jadi di sini ya, kalau 200 patah perkataan, maknanya kalau pelajar melangkah, maknanya setiap satr ba'da satr baru menulis, maka pelajar akan lebih kurang satu muka surat itu 10 baris. Sekiranya satu baris itu adalah 10 patah perkataan. Jadi maknanya kalau 200 patah perkataan lebih kurang 20 baris ataupun 2 muka surat. Tapi pelajar-pelajar ni subhanallah, biasanya mereka akan menulis lebih daripada 200 patah perkataan, tapi ada risiko je ya. Akthar min safhatain Ustaz. Ya, akthar min safhatain. Masya-Allah. Hatta yasila ila 3 safahat. Masya-Allah. Baik. Okey, disebabkan format pentaksiran ya, ini berdasarkan kepada sukatan pentaksiran yang baru yang berkuat kuasa bermula tahun 2020. Jadi kita tak dapat nak meletakkan satu target kepada pelajar apakah dia karangan-karangan yang mungkin naik pada masa pada tahun ini. Sebab dia kali pertama dilaksanakan. Ya, ini adalah satu cabaran yang paling besar bagi pelajar-pelajar kita. Jadi kalau sekiranya pelajar-pelajar ini menggunakan sukatan ataupun format yang lama, maka biasanya cikgu-cikgu ni dia pandai. Dia boleh target mana okey karangan ni tajuk mihwar ni tak keluar lagi, maka ini kemungkinan akan keluar. Maka dia akan memberikan penekanan kepada mihwar tersebut ataupun tema karangan tersebut. Ini first time Ya, first time untuk sebenarnya stamp ni dengan sukatan pentaksiran yang baru dan format pentaksiran yang baru. Okey, kalau kita lihat antara mahawir al-insya, ya ada 6 semuanya, iaitu al-munadharah itu perdebatan, al-khitabah pidato, al-muhadharah iaitu muhadharah, risalah penulisan surat, al-maqal al-ilmi iaitu tulisan ilmiah, dan at-taqrir iaitu laporan. Dan bagi al-munadharah, tema mihwar al-munadharah ni dia ada subtopik, ya subtema yang kecil-kecil. Ada 5 di sini, ya al-ulum wa teknologiyah, al-thaqafah al-islamiyah dan ad-diniyah, al-iqtisadiyah, al-ijtimaiyah dan al-qadaya al-muasirah. Okey. Manakala bagi bagi al-khitabah, subtemanya ialah al-ijtimaiyah dan ad-diniyah, dan bagi al-muhadharah al-ilmiyah dan al-thaqafiyah, dan juga bagi al-risalah dia ada 2 kategori, itu sama ada ar-rasmiyah dan ghair ar-rasmiyah. Itu surat rasmi dan surat tidak rasmi. Yang mana pelajar-pelajar semua telah didedahkan dengan tema-tema ini beserta format-formatnya berdasarkan kepada latihan-latihan yang telah kita jalankan sebelum ni di dalam kelas. Okey. Manakala bagi al-maqal al-ilmi ada 3 subtema, iaitu at-tarbiyah dan ar-riyadhiyah serta at-tarikhiyah. Dan
at-taqrir iaitu laporan, ada al-idari, ada al-zati dan al-ilmi. Al-idari pengurusan, al-zati tentang kendiri dan ilmi ialah laporan ilmiah. Kemudian kita pergi kepada contoh-contoh soalan. Bagi insya' berdasarkan kepada domain tema-tema yang telah Ustaz sebutkan tadi. Kalau lihat setakat ni sebagai contohnya ialah di dalam domain tema itu al-munazarah, kita ada subtema di bawah tajuk al-ulum at-teknologiah, dan sebenarnya soalan-soalan ini ialah soalan-soalan yang telah Ustaz berikan kepada pelajar-pelajar sebagai latihan mereka di dalam kelas. Itu antaranya ialah mawaqi' at-tawasul al-ijtima'i laha 'adidun minal ijabiyat was salbiyat. Tahaddath anhuma. Jadi pelajar bila tengok soalan ni dia sengih je. Ni aku pernah buat ni dia kata. Kan? Betul tak? Betul. Hal antum mutabi'una li? Okey. Alhamdulillah. Baik. Iaitu berkenaan dengan mawaqi' at-tawasul ijtima'i, itu media sosial, baginya ada terdapat perkara yang positif, ada perkara yang negatif dan diminta untuk menceritakannya. Ini adalah topik perdebatan. Manakala bagi contoh yang lain, bagi al-munazarah tapi di bawah subtema al-thaqafah al-islamiyah ataupun ad-diniyah. Ada soalannya, ayyuhuma tufaddil, al-mar'atu al-'amilata aw al-mar'ata ghayra al-'amilati? Bayyin asbaba ikhtiyarika. Iaitu minta pelajar membuat pilihan sama ada hendak wanita yang bekerja ataupun berkerjaya ataupun wanita yang tidak berkerjaya, yang duduk di rumah, serta terangkan sebab-sebab pemilihan anda. Manakala bagi al-khitabah ini di bawah tema al-ijtimaiyah, contohnya ialah kaunuka ra'isan li talabati madrasatika alki khutbatan bimunasabati istiqbal at-tullab al-judad bi'unwani muwasafat at-talib al-mithali. Yang mana sebagai ketua pelajar di sekolah, maka anda diminta untuk apa? Untuk menyampaikan satu pidato ataupun khutbah sempena sambutan pelajar baru dengan tajuk apakah dia kriteria ataupun ciri-ciri bagi pelajar-pelajar mithali. Kita pergi kepada contoh yang lain pula, al-muhadharah di bawah subtema al-thaqafiyah, di mana soalan contohnya ialah mawaqi' at-tawasul al-ijtima'i laha 'adid min al-ijabiyat wa salbiyat tahaddath anhuma. Okey, kita pergi kepada ar-risalah, itu di bawah tajuk bagi risalah ar-rasmiyah, itu uktub khitaban rasmiyan ila rais al-qaryati muqtarihan fihi ba'd al-anshitati al-mufidah litakhallus min at-talawuth al-bi'i fi qaryatika. Ini pun juga telah dibuat oleh pelajar, yang mana bagi penulisan surat secara rasmi, di mana pelajar diminta untuk membuat satu surat rasmi kepada ketua kampung, mencadangkan kepada mereka ataupun kepada ketua kampung tersebut beberapa aktiviti yang bermanfaat untuk litakhallus, iaitu untuk apa? Untuk membebaskan diri daripada at-talawuth al-bi'i. Talawuth bi'i ini ialah pencemaran sekitar di kampung kamu. Manakala bagi risalah ghair rasmiyah, ustaz ada minta daripada pelajar supaya uktub risalatak ila sadiqika fi kharijil bilad sa'ilan fiha an hayatihi al-jadidah ka talibin jami'iyyin hunaka. Yang mana soalan ini minta supaya pelajar menulis surat, ini surat tidak rasmi kepada rakan anda yang sedang berada di luar negara, minta daripadanya supaya ceritakan kepada anda tentang apa? Tentang kehidupannya yang baru sebagai seorang pelajar universiti di luar sana. Okey. Manakala bagi al-maqal al-ilmi di bawah subtema ar-riyadiyah, contohnya ialah wadih al-athar al-ijabiyah min mumarasati riyadhah fi tafawuq at-talaba ad-dirasi, di mana pelajar diminta untuk apa? Untuk menerangkan kesan-kesan yang positif daripada melaksanakan kegiatan sukan agar apa? Agar berjaya di dalam pelajaran. Bagi contoh at-taqrir di bawah subtema al-idari, contohnya ialah ihtafalat madrasatuka biyaumil istiqlal uktub taqriran an iddatil anshitati allati aqamatha madrasatuka bihadhihi almunasabah. Yang mana pelajar diminta daripada soalan ini, yang mana sekolah anda telah meraihkan hari kemerdekaan. Tuliskan satu laporan berkenaan beberapa aktiviti yang dilaksanakan oleh sekolah anda sempena hari kemerdekaan ini. Manakala bagi at-taqrir di bawah subtema al-dhati, pelajar diminta untuk uktub taqriran an hayatika at-talibiyah al-jadidah
khadi'atan ala ijra'at at-tashghil al-mi'yariyah jarra'a ja'iha COVID-19. Yang mana pelajar diminta untuk menulis satu laporan tentang apa? Tentang kehidupan pelajar yang baru yang mengikut SOP kesan daripada pandemik COVID-19 ini. Ini adalah antara tajuk-tajuk berdasarkan kepada tema-tema yang telah diberikan kepada pelajar. Dan alhamdulillah setakat ini inilah tajuk-tajuk ini juga telah dibuat sebagai latihan bagi anak-anak kita. Baik, Ustaz. Untuk insya ini dia ada 4 soalan, Ustaz. Dan kita perlu pilih salah satu. Ya, betul. Jadi temanya banyak kan? Semuanya banyak. Tema tadi dengan sub-sub tema tersebut ada 13 sub-tema. Bayangkan nak keluarkan 4 saja. Adakah tema yang berbeza, Ustaz? Ya, tema yang berbeza. Biasanya soalannya akan keluar soalan tema yang berbeza, tidak akan sama. Jadi disebabkan ini pertama kali, maka kita tahu mana satu yang akan keluar. Ya. Jadi insya-Allah berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting ialah teruskan usaha. Ya. Okey. Ini nizam tauzi' ad-darajat fi kitabatil insya. Ya. Sebenarnya jadi ada 5 aspek. Sebenarnya ada 5 aspek. Ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat dan ini yang kelima. Aspek yang pertama itu tasalsul al-afkar. Tasalsul afkar ini ialah berkaitan dengan isi. Di dalam penulisan karangan mesti ada mengikut format yang telah ditetapkan. Kan? Kalau kita buat karangan, biasanya kalau kita buat karangan dalam bentuk pidato al-khitabah, maka ada bentuk dia, ya, ada pembukaan dia, ada cara bagaimana nak kita ya masyara, maknanya kita nak panggil pelajar ya ayuhat tulab al-aiza, ya. Jadi kita kena sebutkan. Dan bagi isi-isi penting ini, ya, dan kalau kita lihat isi penting ini sebenarnya dia dinilai secara analitik. Maknanya kalau ada, biasanya kalau muhadharah contohnya ataupun al-maqal al-ilmi, ya, kita akan buka dengan apa? Kita akan ada pembukaan, kita ada penutupan kan? Ya, itu mesti ada pembukaan dan penutupan. Maka tak banyak pun sebenarnya di dalam membuat karangan, ya, di dalam stam ini, kerana kita perlukan sekurang-kurangnya apa? 3 isi sahaja. Sekurang-kurangnya 3 isi sahaja. Ya? Dan itu adalah secara analitik. Manakala bagi tasalsul afkar ni, Ustaz, biasanya di awal karangan ke macam mana, Ustaz? Tak, dia adalah merangkumi semua isi daripada awal sehingga yang akhir. Okey. Ya. Manakala penilaian dibuat secara holistik itu al-qawaid al-lughawiyah, ya, al-asalib al-arabiyah, al-mufradat wal muslahat, al-imla wal khat wal alamat at-talqim. Dan ini adalah secara holistik. Maknanya, bermakna secara holistik ni ialah guru akan lihat dan nilai, tengok, sedap ke dibaca, ada salah ke dari aspek-aspek ini, itu qawaid, uslub, mufradat dan imla. Dan itu dia punya kategori dia. Dan sebenarnya, ya, ini adalah kemungkinan ia berbeza dengan skema pemilihan yang diberikan, tapi ini amalan yang dilaksanakan oleh para guru kita, ya, untuk memudahkan kita membuat penilaian ke atas setiap karangan pelajar. Okey. Sebagai contohnya lah, ya. Sebagai contohnya, Ustaz ambil kat sini dari aspek apa? At-taqim li tasalsul al-afkar. Okey. Jadi kita lihat, ya, di bawah tajuk ini, karangan ini ditulis oleh seorang pelajar perempuan, ya. Ustaz pun tak ingat siapa dia, ya. Jadi kat sini apa dia? Ayyuhuma tufaddil al-mar'ata al-'amilata aw al-mar'ata ghairal 'amilati bayin asbabi ikhtiyarika. Okey. Jadi di sini pelajar ini memulakan karangan kita lihat kat sini, ya, kal mar'atil muslimah laisa hunakal mawaid. Jadi ini adalah tulisan sebenar pelajar. Ustaz tak ubah. Yang inilah dihantar kepada ustaz. Jadi kat sini walau bagaimanapun, ya, banyak kesilapan kat sini, tapi disebabkan dia ada mukadimah dan tajuknya, mukadimah ini ataupun pendahuluan ini berkaitan dengan tajuk, maka dia boleh dapat markah penuh. Ya, ad-darajatan, al-isnatan. Dapat 2 markah terus. Oh, okey. Ya, yes. Opening dah dapat 2 dah. Ya, dah dapat 2 dah. Itu daripada aspek tasalsul al-afkar. Tetapi sebenarnya, ya, apabila kita melihat kepada karangan pelajar ni, bukan dari aspek itu saja yang dinilai, ya, tetapi ada perkara-perkara lain yang dinilai. Sebagai contohnya ialah mi'yar al-qawaid al-lughawiyah, iaitu dari aspek tata bahasa
Arab itu sendiri yang terdiri daripada dua aspek, iaitu al-qawaid an-nahwiyah dengan al-qawaid as-sarfiyah. Qawaid nahwiyah ni boleh dikatakan sebagai tata bahasa ataupun sintaksis. Manakala bagi qawaid sarfiyah ini dia adalah morfologi. Ya, dia aspek ialah pembentukan kata. Jadi kalau kita lihat kat sini ya, pelajar ni sebagai contohlah ya, Ustaz nak tunjuk kat sini. Dia kata apa? La yujad hawajizu thaqafiyatun amdiniyatun fi taqaddumil mar'ah madamat mas'uliyatuha lam takun mahmulan. Jadi di sini kan sebenarnya pelajar ni bagus ya. Sebab dia menulis daripada penulisannya kita tahu dia banyak mufradat ataupun banyak perkataan-perkataan dia sebenarnya. Ya, dia kata tidak ada pun sebenarnya ya benteng budaya ataupun agama di dalam bagi wanita untuk memajukan diri selagi mana tanggungjawabnya lam takun mahmulan, tidak diabaikan. Ya. Jadi kat sini dari aspek al-qaidah an-nahwiyah, kan? Dari aspek nahu ini kalau kita lihat ya anak-anak semua ya. Okey, mutabi'un ya, insya-Allah ya, mutabi'un ya. Okey. Dari aspek nahu. Okey, kita lihat kat situ ialah la yujadu hawajizu. Kan? Jadi kat situ ada kesilapan. Yang betulnya apa? Okey, Usamah tahu tak apa yang betul rasanya? Saya rasa la tujad yang betul. Masya-Allah. Sebab apa Usamah kata la tujad? Itu yang betul. Hawajiz tu jamak taksir. Masya-Allah. Bravo ala ahsanta ya. Okey, ahsan. Okey, jadi yang betulnya ialah apa? As-sahih la tujad hawajiz. Jadi dibagi alasan tadi dah memang betul. Ya, sebab hawajiz ini adalah jamak taksir daripada perkataan hajizun. Jadi jamak taksir ni dia adalah muannas ataupun wanita. Okey, bagi al-qaidah as-sarfiyah itu al-khata'nya kat sini adalah pada perkataan mahmulan. Dia agak susah sikit sebab apa Ustaz kata mahmulan ni salah. Walaupun dari segi pembentukan katanya dia adalah betul. Ya. Ya. Dia adalah isim maf'ul, tetapi dia salah dari pelajar ni salah dari aspek pemilihan perkataan itu sendiri. Okey, ada sesiapa yang boleh jawab tak? Rasanya Aini Amirah, sebab apa salah mahmulan ni? Sebab sepatutnya dia kena muannas kembali dekat mas'uliyah. Okey, dia kena muannas kembali kepada mas'uliyah. Jadi perkataan yang sebenarnya apa dia? Rasanya Aini. Muhmalatan. Muhmalatan, masya-Allah. Ya, ahsanti. Kalam sahih. Naam, ijabatuka sahihah jiddan, ya. Jadi kat sini dia kata lam takun muhmalatan, ya, lam takun muhmalatan. Sebenarnya perkataan mahmul ni tidak tepat ya di dalam penggunaan bahasa Arab. Sebab kalau kita kata hamala, kalau kita kata hamala, hamalat al-ain, ya, hamalat al-ain, maksudnya ia membawa maksud mengalir mata bidama' dengan air mata. Hamalat. Tapi yang kita nak muhmalatan ni ialah yang diabaikan. Ya, yang diabaikan. Jadi di sini kita gunakan isim maf'ul. Sebenarnya kalau kita lihat mahmulan ini juga adalah isim maf'ul. Muhmalatan ini juga isim maf'ul juga. Ya, pelajar dia tahulah apa dia isim maf'ul. Tetapi perkataan hamala ni tidak tepat dari segi makna. Okey. Ustaz, mungkin nastarih qalilan. Boleh. Safa na'ud ba'da qalil. Para penonton jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. Banyak lagi kita nak belajar dengan Ustaz. Road to Success. STAM 20. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Antum ma'ana tariq ilan najah STAM 20. Okey, murid-murid macam mana? Semua okey ke? Kalau Abdullah Ishraq, dalam banyak-banyak soalan insya ni, apa soalan favourite awak? Bagi saya mungkin untuk insya adalah soalan berkaitan dengan khitabah. Khitabah. Kalau nampak gaya ni macam Tok Imam lah ni. Dia suka berkhutbah ni. Antara pemimpin pelajar ni ya. Masya-Allah. Tengok ada ketokohan dekat situ. Baik Ustaz, boleh kita teruskan? Okey, kita teruskan ya. Silakan. Okey, manakala dari aspek mi'yar ya asalib al-arabiyah kita lihat ya al-asalib al-mustakhdamah fil asal dan asalib mustakhdamah ba'da tasih. Ini adalah hasil karangan pelajar sendiri, penulisan pelajar ini yang telah ustaz telah baiki.
Jadi sebagai seorang guru, kita akan berusaha untuk memahami apa yang ditulis oleh pelajar dan cuba baiki uslub-uslub yang tidak tepat, ya, agar mereka apabila menerima kertas karangan mereka, mereka akan lihat dan belajar semula. Oh, ini sebab kesilapan-kesilapan yang berlaku, ya. Contohnya ialah kal mar'atil muslimah laisa hunaka al mawani', tapi sebenarnya jadi ustaz bagi dua bentuk, iaitu kal mar'atil muslimah laisa hunaka mani'un laha lil amal, khasatan al mar'atal mutazawwijata li musa'adati zawjiha wa i'anati usratiha ma damat ladaiha muwafaqah minhu. Jadi kita buat sedikit penambahan. Manakala yang ni ustaz ubah teruslah, ustaz ubah sikit tapi masih lagi mengena dengan apa yang ditulis oleh pelajar, iaitu fil haqiqah laisa lil mar'ah mani'un lil amal fil Islam, khasatan al mar'ata al mutazawwijata li musa'adati zawjiha wa i'anati usratiha ma damat ladaiha muwafaqah minhu. Dan kita pergi kepada mi'yar mufradat wal mustalahat. Jadi di sini kalau kita lihat, ya, sebab ini adalah holistik, jadi kita akan lihat, okey, pelajar ni sebenarnya masya-Allah, ya, bagus, ya, sebab banyak perkataan-perkataan yang digunakan di sini yang mana kalau kita lihat contohnya al-mas'uliyah, muwafaqah, ya, kemudian thaqafiyah, penggunaan madamat, ya. Tetapi dia ada kesalahan dari aspek apa? Dari aspek penggunaan perkataan itu secara tepat. Sebagai contohnya ialah kalau kita lihat di sini ialah perkataan okey, kalau kita lihat kat sini ialah perkataan digunakan perkataan kat sini ialah thaqafiyah. Jadi okey, mahmulan tadi ustaz dah sebut dah tadi, kan. Dan di sini okey. Dia ada guna perkataan zakiyah, tapi kat sini ustaz dah padam, ya. Tak apa, tak ada masalah. Kita akan teruskan kepada mi'yar imla wal khat. Okey. Mi'yar imla wal khat wa alamat at-tarqim. Jadi kat sini biasanya, ya, pelajar untuk bahagian ini biasanya akan dapat markah yang lebih tinggi daripada uslub. Kenapa tu ustaz? Sebab kalau dibuat ayat, kan, kemudian ada komanya, kemudian ada titik noktah, bila ayat tu jumlah mufidah dah cukup, ya, maka dia diakhirkan dengan noktah. Kan? Jadi memang kalau ayat tu adalah ayat istifhamiyah, maka dia ada tanda. Okey, sebagai contohnya ialah okey, dari segi imla kita lihat dari aspek hamzah wasal, kemudian kita lihat dari segi hamzah al-qata', ya. Kalau kita lihat kat situ perkataan antara contoh ini tak ada masalah kat sini, tidak ada kesilapan kat sini, sebab al-mar'ah kat sini ialah perkataan alif lam, dia adalah mu'arraf bita'rif, ya. Tapi sekiranya dia adalah nakirah, maka ataupun indefinite, maka dia tak ada hamzah kat bawah, ya. Dia mesti alif sahaja, itu hamzah wasal. Manakala hamzah qata', i'anah ini dia sepatutnya ada hamzah. Yang ni tak ada hamzah. Okey, yang lain an, am, itu huruf ada hamzah. Okey. Kitabatul hamzah. Sekiranya hamzah itu berbaris bawah, jadi hamzah letak bawah alif sebagai contoh. Hamzah itu berbaris atas, ya, maka kita letak atas alif. Begitu juga sekiranya dia al-hamzah madmumah, kita letak atas alif. Dan bagi kata hamzah yang berbaris bawah, kita letak atas rumah ataupun nabrah. Dan juga ada perkataan mas'uliyah dan mausuliyah. Sebenarnya dua-dua perkataan ini sama, tapi di segi imla'nya berbeza. Yang ini ada dua waw, yang ini ada satu waw. Hamzah ini letak atas waw dan hamzah ini letak atas rumah, kan? Tapi kedua-duanya sebenarnya adalah betul, walaupun al-aslah yang paling betulnya ialah mas'uliyah. Kenapa? Idza kanat al-hamzah madmumah qablaha taskin, maka hamzah itu mesti diletak atas waw. Tapi sekarang ni mas'uliyah ini mula diterima. Contohnya selain daripada perkataan mas'uliyah adalah perkataan syu'un, ya. Juga dalam bentuk yang sama. Okey, bagi khat pula la yushtarat, tidak disyaratkan untuk apa? Untuk tulis khat itu mesti khat tertentu, gunakan riqah ke ataupun as-sulus ke ataupun ad-diwan ke, kan? Letih pelajar kalau dia buat macam tu, kan? Tak jadi siap tu, Ustaz. Yang paling pentingnya adalah apa? Wadihun maqru'un. Jelas dan boleh dibaca. Dan alamat at-tarqim ini yang adalah alamat tarqim yang pelajar perlu tahu, noktahnya, fasilahnya, adat istifhamnya, alamatul istifham, alamatul ta'ajjub, kemudian an-nuqtah al-manqutah, kemudian ada apa lagi? Ini alamatai at-tansis. Kemudian ini adalah bainal qausain ataupun baina syartah, ya, baina syartatain. Kemudian kita pergi kepada
Okey, ini adalah yang yang telah dibaiki, ya. Dan kemudian kita pergi kepada mi'yar, dan ini juga, ya, tengok adalah fikrah yang pertama. Baru masuk fikrah yang pertama, ya, dan ini kalau kita lihat fikrah ini berlaku tindanan. Sebab apa? Sebab ia telah disebut dalam mukadimah, maka ustaz tak bagi dia markah penuh. Walaupun sebenarnya markah penuh ialah berapa? 4, tapi ustaz bagi 2 sahaja. Manakala bagi yang ini pula, ya, kalau kita lihat, ya, ini adalah apa dia? Adalah fikrah yang kedua, yang mana kat sini ustaz bagi 4 markah penuh kepada pelajar ni. Ya. Ini yang ditulis oleh pelajar, dan yang ini adalah yang selepas yang fikrah yang kedua tadi, ya, ustaz telah baiki. Tengok, kalau sebelum tadi, ya, kita lihat macam cantik je kan, tapi bila kita baiki, kita tengok balik, tengok terlalu banyak merah di sini, ya, yang perlu diberikan perhatian oleh pelajar, dan ini yang telah dibaiki. Dan bagi fikrah yang ketiga, sebab ustaz sebut tadi ialah paling tidak ada tiga isi, maka ustaz yang ni ustaz boleh bagi isi dia ke markah penuh juga, ya. Markah penuh juga. Tengok, tapi walau bagaimanapun terdapat kesilapan, ya, yang perlu diperbaiki, dan ini adalah selepas ustaz telah baiki karangan tersebut. Dan kita pergi kepada al-khatimah, ya, darajatan isnatan, 2 markah saja, dan ini dia yang ditulis oleh pelajar, tetapi nampak inilah yang telah ustaz tengok kesilapan-kesilapan yang berlaku, dan ini yang telah dibaiki. Jadi di sini, ya, untuk kalau kita lihat kepada apa yang telah ditulis oleh pelajar ini, sebenarnya, ya, rasanya berapa daripada 60 ni, berapa rasanya Aiman nak bagi? Kalau saya, Ustaz, saya bagi dia 50, Ustaz. Bagi 50, masya-Allah, ya. Aiman memang seorang guru yang sangat pemurah, ya. Sangat pemurah. Betul tak? Sebab apa? Sebab ustaz bagi dia 44 markah. 44 ya, markah. 44 markah. Tapi tengok dia punya markah ni, tasasul afkar dia. 14 markah daripada 16. Tapi secara holistiknya kita boleh bagi kepada pelajar dari aspek kawaid, uslub, mufradat dan juga alamat tarkib ini, nampak dia tak banyak. Ini adalah jumlah keseluruhan, iaitu 40. Maksudnya kalau kita fokus dekat afkar tu pun kita dapat markah banyak dah, Ustaz, kan? Ya, betul. Okey, kita pergi kepada kisah mutalaah, iaitu yang kedua, yang mana di dalam kisah mutalaah ini ada 2 soalan, ya. Kalau kita lihat kat sini, ya. Ya, ada itu soalan 5 dan soalan 6. Tetapi soalan 5 ni dia terbahagi kepada 2, iaitu alif dan juga ba. Di mana tujat samaniyah al-asilah isti'abiyah. Okey, pelajar di dalam soalan kesimbangan mutalaah ni, pelajar akan diberi teks. Ada teks, jadi pelajar akan cuba baca dan faham teks tersebut, dan diberikan 8 soalan untuk berpandukan kepada teks tersebut dan kena jawab. Dan setiap satu soalan ni 3 markah. Manakala bahagian ba ni pula dia ada daripada pemahaman teks yang dibaca oleh pelajar tersebut, maka pelajar perlu apa? Perlu keluarkan sama ada 3 isi penting, ya. Keluarkan 3 isi penting. Kemudian kalau adawat istifhamiyah al-asasiyah, ini adalah adawat istifham yang biasa digunakan. Itu tanda itu yang mana yang ini yang asaslah, ya. Man, ma, madza, mata, aina, limadza, kaifa. Yang ini adalah al-adawat al-istifhamiyah al-mutasyaibah min al-asasiyah. Itu min, man, ma'aman, liman, alaman, biman, amman, mimma, kan? Alama, bima, amma, ila mata, min aina, ila aina, lima lam, kam dan bikam. Ini yang kadang-kadang pelajar dia agak keliru. Tapi sebenarnya yang ini, adawat istifham ini dia adalah pecahan daripada yang asasi, yang kita kenali sebagai 5 W's and 1 H, kan? Kemudian mungkin di dalam soalan istifham itu, ya, isti'abiyah itu terdapat at-talab wal amr. Dia minta apakah pandangan anda, sebutkan, datangkan, tuliskan, terangkan dan tentukan, ya. Okey, kita lihat kat sini sebagai contohnya, zara Muhammad jaddatahu, ya, al-maridata fil qaryati ma'a usratihi bis-sayyara fi nihayatil usbu'. Kalau ustaz tengok ada 6 soalan kat sini, rasanya Aiman boleh jawab semua ni. Masya-Allah. Ya. Okey, man zara al-jaddah, ya, al-jaddah fil qaryah. Okey, rasanya siapa nak jawab? Zakiyah boleh jawab tak?
Man zara al-jaddata fil qaryah. Boleh jawab tak tidak? Okey, silakan Zakia. Zara jaddata fil qaryah. Naam. Muhammad zara jaddata fil qaryah. Masya-Allah. Muhammad zara al-jaddah fil qaryah. Betul ya? Sebab ditanya man siapa? Okey. Terima kasih ahsanti ya Zakia ya. Kita pergi kepada ni Salahuddin. Boleh Salahuddin? Madza fa'ala Muhammad fil qaryah? Zara Muhammadin jaddatahu fil qaryah. Masya-Allah, ahsanta. Nampak? Pelajar-pelajar ni semua boleh jawab dengan mudah, tapi teks kita tak adalah semudah ini kan. Ya. Ini sebagai Contoh. contoh saja. Okey, yang terakhir kita bagi pada Farahuda. Farahuda, yumkin an tujibi an hadha soal? InsyaAllah. Okey, soalan ketiga. Ya, soalan ketiga, mata zara Muhammad jaddatahu? Zara Muhammad jaddatuhu fi nihayatil Masya-Allah, ahsanti. Bravo alaik. Ya. Okey. weekend. Dan aina zara Muhammad, limadha zara Muhammad dan kaifa zara Muhammad jaddatahu. Yang ini kita nak tumpukan kepada adawat istifham tersebut. Ya. Okey. Kemudian ya, soal al-khamis ini di bahagian mutalaah ni ada lagi satu soalan iaitu kisim ba ya. Sebab dia ada dua soalan, alif dan ba. Alif tadi ialah 8 soalan tadi, yang mana satu soalan ada 3 markah, dan ba ini pula dia ada satu soalan saja tapi dia minta keluarkan 3 isi penting di dalam petikan yang dibaca tadi, kan? Ataupun ceritakan tentang 3 perkara yang kamu boleh ambil pengajaran daripada petikan tersebut. Jadi kalau 3, ini bermakna setiap satu daripadanya adalah 2 markah. Ini juga adalah perkara yang mungkin membimbangkan pelajar sebenarnya ya. Dan kalau kita lihat kepada hasil jawapan pelajar di dalam latihan ataupun ujian yang dilaksanakan kepada pelajar, kita lihat pelajar susah nak mendapat markah yang full mark ya, markah penuh, alamah kamilah. Kita boleh ke ambil daripada perenggan tu sendiri, Ustaz? Sebenarnya ya, kalau boleh, dia berdasarkan kepada kefahaman pelajar ya. Tapi dia ada teknik. Ustaz selalu ingatkan kepada pelajar bagi soalan tersebut, maka pelajar perlu apa? Perlu yang pertama berpandukan kepada soalan-soalan. Soalan-soalan kefahaman tadi. Bila soalan-soalan kefahaman itu biasanya dia akan tanya isi-isi penting. Mesti ada perkara isi penting yang diambil. Kemudian kita boleh lihat teknik yang kedua untuk mengenal pasti di manakah isi-isi penting yang terdapat di dalam petikan yang diberikan tersebut ialah dengan cara melihat berapa perkataan-perkataan yang sama yang diulang banyak kali. Keluarkan dulu. Ya, tengok manakah perkataan yang paling banyak diulang ya. Jadi contohnya at-talawuth al-bi'i. Jadi banyak kali diulang. Jadi itu adalah kita boleh detect kat situ. Itu adalah antara isi penting. Itu cara dia sebenarnya. Ya. Tapi yang paling baik ialah apabila pelajar memahami teks dan dia boleh membuat ayat dia sendiri ya. Okey. Dan manakala soalan yang terakhir itu soal yang ke-6 min qismi ba al-mutalaah, kita lihat contohnya ialah istakhdim at-tarakib al-atiyah fi jumalin mufidah min 'indika hatta yattadiha ma'naha. Yang ini 10 markah, dia minta buat 5 ayat ya, dan setiap satu ayat itu ada 2 markah. Jadi ada 3 perkara yang perlu diambil perhatian daripada soalan yang dikemukakan ini, iaitu pertama mestilah at-tarakib al-atiyah, itu tarkib itu mesti yang diberikan. Yang kedua, jumlah mufidah min indika, dan ayat itu yang dibuat oleh pelajar sendiri. Dan yang ketiga, hatta yattadiha ma'naha, sehingga ayat makna bagi tarakib yang digunakan itu ialah tarakib yang jelas. Dan kita lihat ya, apakah yang dimasukkan dengan al-murad bi tarakib al-atiyah ini. Jadi la budda min at-tarakib al-matlubah fi qaimati soal. Maka tarakib yang diminta itu mestilah terdapat di dalam senarai soalan. Ada pelajar dia nak buat tarakib tapi dia kata apalah bagi tarakib ni contoh je kan. Kenapa bagi tarakib ni, aku nak buat tarakib lain lah. Dia benda sendiri. Jadi maknanya tidak akan dinilai. Jadi ada berapa tarakib? Ada 5 tarakib, dan bagi setiap likulli jumlah mufidah sahihah darajatan ithnatan. Ya, fal majmu' al-kulli 10 darajat. Jadi jumlah keseluruhannya ialah 10 markah. Jadi khamsah, jumal mufidah sahihah darb darajatain ya, maka dapat 10 markah. Kita lihat kepada anwa' tarkib. Biasanya anwa' tarkib ni yang ditanya ya, contohnya ada at-tarkib al-idhafi. Sebenarnya at-tarakib fil arabiyyah ni ada banyak, sebenarnya ada 10. Dari aspek nahwu ya. Tapi yang ni yang biasa dicampur adukkanlah.
Macam at-tarakib al-idhafi, khatimul anbiya itu tarbiyatul aulad, at-tarkib an-na'ti ataupun sifat itu al-waba al-alami, al-amrad al-mu'diyah. Kemudian at-tarkib al-hali safha wajhan li wajhin, at-tarkib al-zarfi laila nahara sabaha masaa. Kemudian rawabit al-jumal ala al-ragmi min bil idhafah ila, dan al-af'al al-murakkabah contohnya yatakawwan min tuhafizu ala. Ini adalah antara tarkib yang biasa keluar di dalam soalan. Jadi maknanya pelajar perlu memahami. Kena tahu contoh juga Ustaz ya. Ya, betul. Kemudian al-murad bi jumlah mufidah min indika. Apa yang dimasukkan daripada soalan tadi? Dia kata mestilah ayat itu complete sentence, ayat yang bertepatan dari segi tata bahasanya, dan ia mesti hasil daripada karya anda sendiri. Ya anak-anak. Apa dia? Takwin jumlah sahihah sarfan wa nahwan. Maka betul dari aspek sarafnya, betul dari aspek nahunya, dan ia ditulis oleh pelajar sendiri. Dan pelajar juga boleh membuat, tak kiralah, bukan ditetapkan mesti buat jumlah itu bermula dengan isim saja ataupun jumlah itu dimulakan dengan fi'il saja. Ya. Tak, bebas. Ya, asalkan ayat itu betul, anda boleh sama ada verbal sentence ataupun nominal sentence. Ya. Dan kemudian al-jumlah ghair manqulah min qit'atil mutala'ah. Dan ia perlulah ayat tersebut tidak diambil daripada petikan teks. Kadang-kadang pelajar dia bijak. Ada perkataan ini dah ada tarkib ni dalam teks, dia pun ambil bulat-bulat. Jadi itu tidak dikira. Oh, saya biasa buat macam tu lah Ustaz. Dalam format peperiksaan, dalam penilaian, maka ia kalau ambil itu maknanya dapat. Patutlah tak dapat mumtaz. Masya-Allah. Kemudian al-jumlah ghair al-ayat al-Quraniyah wal ahadith an-nabawiyah wal abiyat asy-syariah. Pelajar-pelajar ni dia menghafal. Dia banyak hafal. Dia hafal ayat Quran, dia hafal hadis Nabi, dia hafal abiyat syair. Tetapi dia ambil, ada tiba-tiba ada tarkib tu yang sama, kemudian terus keluarkan. Maka ia tidak dikira. Kerana apa? Kerana ia bukan daripada hasil karya anda sendiri. Tetapi sekiranya muktabasah, dicedok sedikit, melakukan pengubahsuaian, maka ia tidak menjadi masalah kepada pelajar dan ia boleh dinilai. Okey. Contohnya, al-murad yang dikendaki dari hatta yattadiha ma'na. Apa yang dikendaki di sini ialah ala talib ay yuwaddiha ma'na tarkib fi jumlatihi. Pelajar perlu apa? Perlu menerangkan makna tarkib tersebut di dalam ayatnya. Sebagai contoh tadi, ialah daripada at-tarkib al-idhafi, itu perkataan tarbiyatul aulad, itu pendidikan anak-anak. Jadi pendidikan anak-anak. Tengok dia ayat yang contoh yang diberikan. Tarbiyatul auladi tabda'u mundu nu'umati azfarihim. Ya. Kan? Dia kata pendidikan anak-anak bermula semenjak kecil lagi. Kan? Semenjak kecil mereka itu. Jadi di sini ada tak kena-mena dengan pendidikan anak-anak? Kan terangkan makna dia kan? Ya. Contohnya yang kedua ialah tarbiyatul aulad muhimmatun ladal walidaini lil qiyam biha. Mendidik anak-anak penting bagi ibu bapa untuk melaksanakannya. Apa kan? Jadi dia ada kena-mengena dengan tarkib itu. Jadi terang makna dia dan kita boleh faham, ada. Maknanya pelajar ini memang dia boleh faham apakah makna tarbiyah al-aulad. Baik Ustaz, yang penting dia kena buat ayat tu dengan begitu jelas supaya dapat menerangkan maksud dia. Ya, betul, tepat sekali Aiman. Tadi Ustaz sebutkan pada kita pada awal tadi 30 markah pada ujian lisan yang mereka telah lakukan. Ya, betul. Dan untuk hari ini kita rasanya dah sempurna 70 markah. Ya, betul. Dan tengok muka Salihuddin pun confident je kan. Farah, Huda, Nuzakia, Aini Azno, Abdul Isyraq, Muhammad Usama. Saya doakan semuanya dapat mumtaz. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, sikit-sikit kata terakhir daripada Ustaz, nasihat kepada semua pelajar STPM ni untuk dapat full mark dalam subjek ni Ustaz. Untuk dapat full mark tu memang mustahil lah bagi bagi pelajar. Ya, Ustaz, adalah mustahil bagi pelajar. Yalah, kita ni bukannya sempurna dan kita dalam proses pembelajaran. Tapi insya-Allah bagi anak-anak Ustaz yakin semuanya boleh mendapat mumtaz bagi khususnya dalam al-insya' wal mutalaah. Dan Ustaz sentiasa berdoakan yang 6 ni yang di dalam kelas yang tak dapat mengikuti secara langsung di sini, dan juga tidak dilupakan kepada seluruh anak-anak kita yang akan dan bakal menduduki peperiksaan STAM di luar sana yang mengambil peperiksaan STAM ini bermula daripada Isnin minggu hadapan dan berakhir 7 hari selepas itu pada 7 hari bulan 4 insya-Allah. Dan kejayaan adalah milik anda semua dan ia semuanya bergantung kepada sejauh manakah usaha anda, tawakal dan
dan doa. Iya, dan satu hari nanti kita nak jadi macam Ustaz lah. Dr. Ustaz Rizwan. Dan jom sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Letak tangan di dada. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Dan terima kasih kepada terima kasih kepada seluruh pelajar, murid-murid yang menyertai kelas kita pada hari ini. Kita punya kelas sampai sini saja dan kita doakan seluruh pelajar di luar sana pun mendapat mumtaz, malah mendapat Mumtaz Sofi. Terima kasih Ustaz atas kunjungan ke Didik TV. InsyaAllah selepas ini kita ada subjek balaghah. Jangan ke mana-mana. Tariq Ilan Najah, STAM, Ishrin. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Okey, bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najah bin Opir, ayah kepada Abu Bakar Siddiq, calon STAM 2020, Kuliah Islam Ustaz Dalam Syah. Mendoakan agar Abu Bakar Siddiq dan rakan-rakan berjaya dengan cemerlang dalam STAM. Bitaufiq wan najah Mumtaz Sofi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zahidi Zaini ingin mengucapkan selamat saya dalam peperiksaan STAM kepada anak sulung saya Akmal Hazim bin Muhammad Zahidi. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan diberi kemudahan, ketenangan, taufik dan inayah Allah dalam menjawab soalan peperiksaan STAM. Ingat, dan itu adalah untuk kita menggapai rush dan kerendahan hati. Itulah yang lebih utama dalam hidup. Yang penting, anak-anak semua telah berusaha sedaya upaya, berdoa dan tawakal kepadanya. Anak-anak pasti boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Rabiah binti Zubir Khan, ibu kepada pelajar tingkatan 6 Mariam Nuria binti Sinipi. Saya mengharapkan anak saya mendapat keputusan yang cemerlang di dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia dengan keputusan Mumtaz Sofi. Saya juga mengharapkan anak saya mendapat keputusan yang cemerlang dalam mata pelajaran Insya' dan Mutawah. Semoga apa yang dipelajari ini dapat dipraktik dalam kehidupan seharian untuk kebaikan dunia dan akhirat.